Kita dah belajar tekanan dalam cecair. Kalau nak wujud tekanan dalam cecair, bekas tu mestilah dalam bekas yang tak semesti tertutup, tetapi dia mempunyai bentuk lah. Okey, kita usaha undi balik. Walau apa pun bentuk bentuk bekas tu, dia mempunyai tekanan yang sama. Kenapa dia punya tekanan yang sama? Kau nak tahu dia punya tekanan yang sama atau tidak, kau tengok dia punya ketinggian ataupun kedalaman cecair. Bila kedalaman dia, ketinggian dia sama, maksudnya tekanan dia sama. Why? Dalam kes ini sebab dia mempunyai tekanan atmosfera yang sama. Tetapi, kalau bekas tu bekas tertutup, cecair itu mungkin mempunyai tekanan yang berbeza. Okay. Tekanan yang berbeza tu wujud jika bila bekas itu tertutup. Yang kedua, jenis cecair tersebut. Minyak dengan air, tekanan dia berbeza. Sebab tu, untuk bendalek, untuk brake, kita guna minyak. Kan untuk brake disc, tak ada orang buka, dia isi air je. Kan? Untuk senang nak brake. Memang ke syurga lah aku tu. So, melekat terus. So, habis tu kalau nak pelincir pun air kencing lah. so, so, nampak? Dia berbeza-beza. Sebab cecair dia, cecair yang berbeza. Jenis cecair tu tadi jenis, sebab tu jenama minyak pun walaupun katalah dia nama semi sintetik, dia berbeza sebab dia buat daripada tempat yang berbeza. So kena, kalau kau nak buat uji kaji, kalau minyak kena pakai minyak jenis yang sama, tak boleh pakai jenis yang berbeza. Kalau jenis berbeza, jadi dia memang tak samalah kelikatan dia, walaupun dia semi sintetik, walaupun dia fully sintetik, tak sama. Samalah ke minyak Petronas, minyak BHP berbeza. Sebab tu tak tahulah, ada mitos, ada orang buat kajian kata ada. Kan? Kalau kau nak tahu, kau buatlah kajian sendiri. Okey. Okey, seterusnya kita ada tekanan atmosfera. Sama juga kalau tekanan atmosfera, tetap biasa kalau untuk tentukan tekanan atmosfera, kita akan gunakan apa ni? Mercury. Okey. Tekanan dalam cecair, tekanan apabila kita tinggikan air, kedudukan air, tekanan dia semakin tinggi, betul? Maksudnya kalau kita nak buat rumah, kita buat tangki air tu kat Everest. Kan? Mungkin korang mandi, lubang kepala lah. Terhakis kepala lah. Sebab air tu tekanan dia tinggi. Kan? Sebab tu orang letak tangki air dekat atas. Tapi orang Selangor ni kaya. Dia letak tangki air kat bawah, jalan tangki air kat bawah, yang silver tu mahal. Lepas tu dia bubuh pula pump. Sebab kalau pakai dulu kat bawah, tak ada pressure. So bubuh pump. Kaya lah orang Selangor memang kaya. Kan? Dia tak. Kalau server terpaksa buat macam tu lah, rumah nak bubuh kat mana? Tapi masa ada tangki air atas tu. Ada. So, kalau sebuat spare, sebab kita ni mana-mana negeri pun ada yang siu air tu lah. Okay. Sama juga kalau dalam korang ada dalam air, korang berada di dasar air, semakin ke dalam korang pergi ke dalam air, semakin tinggi tekanan. Okay. Semakin tinggi tekanan dia. Sebab semakin dalam korang pergi. Sebab tu ada satu jurang namanya jurang Maria. Oh Mariana. Nama dia jurang Mariana. Kan ada cerita kan filem Maria Mariana. Jadi namakan cerita Maria Mariana tu sebab jurang tu lah. Tak ada kena-kena tu. Jurang tu tak salah berapa kilometer? 12,000 meter tak salah rasa. Dia ada dalam geografi kalau tak salah rasa. Korang tak belajar geografi ke? Tak, masa form 1 form 3 weh. Benda tu form 1 tu ingat. Tak ada kajian boleh sampai ke situ lagi. Sebab
Sebab semakin ke dalam korang pergi, sebab itulah korang ni bila pergi apa berkelak, dia belagak nak menyelam. Korang tak tahu tahap ketekanan badan korang tu boleh pergi ke tahap mana. Sebab itulah banyak kes-kes masa cuti sekolah hari tu yang orang lemas kan. Lepas tu bila ni dia temu ramah isteri dia ke, dia temu ramah anak dia ke, terutama ahli keluarga. Dia tahu berenang tu, dia tahu berenang, tahu berenang, tahu berenang. Yang pemberita pun satu, dia tahu menyelam. Tanya soal, dia tahu menyelam tak? Dia ada lesen menyelam tak? Kan tanya soalan berenang memang semua boleh boleh berenang, tapi tak semua boleh menyelam. Menyelam tu pada paras tertentu tu pun menyebabkan tekanan yang berbeza kalau tahu fizik. So, tak boleh lah suka-suka hati pergi tenggelam, tu tak timbul-timbul. Timbul tapi di dunia yang lain. Okay. Tahu-tahu tak ada terapung tu dia punya roh dia dah pergi. Kalau dia dengar marah buka tu. So nampak. Okay. So tu tekanan lah. So nampak Okay. Lepas tu kita belajar tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera tu maksudnya kalau korang pergi semakin tinggi panjat Gunung Everest tu, ketepatan gas berkurang ke tambah? Kurang. Maksudnya kenapa? Sebab oksigen semakin berkurang. Tekanan atmosfera dia makin tinggi makin kurang tambah. Dia ikut dengan udara. Udara berkurang, kuranglah tekanan. Sebab dia ikut altitude. Sekejap. Perubahan tekanan nampak? Pendaki tu. Tak adalah kalau macam tu orang panjat Everest sapilah meletup paru-paru dia. Panjat Everest kecai paru-paru. Panjat balik. Memang buat balik jenazah paru-paru tak ada. Okay? Okay. So macam tu. Alright. So kita masuk tekanan gas. Tekanan gas ni dia tak termasuk dengan tekanan gas yang berbau tu. Ni slow. Okay, kita faham. Tak termasuk. Dia tekanan gas yang macam tu bila bawa kereta kan, patut ada. Dia mewujudkan tekanan yang tinggi lah. Kan. Lepas tu nak mengurangkan tekanan, buka tingkap. Tak, konsep dia macam tu lah. Kan? Sebab dalam kereta tu sebenarnya korang dah ada tekanan yang dah statik. Tapi sebabkan korang bebaskan pula gas, jadi tekanan bertambah dalam kereta tu. So untuk mengurangkan tekanan, buka tingkap. Tak, konsep dia sama je. Tak terfikir kan. Sebab tu korang buka tingkap ada. Apa kita redor-redor. Orang anak yang normal pun kalau buat macam tu, astagfirullahaladzim. Kalau setengah teacher anak ada anak OKU kan. Kalau tanya memanglah, of course lah. Memang akan ada lah. Siapa kentut tu kakak. Anak sekakak dia akan menjawab. Malah dia tanya, kakak akan kentut. Dia jawab. Ni si Takik dengan Okey. Takik kata, tak. Okey lah. Okay. So, nampak? Okay. So, kita tengok tekanan gas. Okay, gas tu maksudnya cecair itu molekul-molekul antara cecair dia rapat kan. Lepas tu tekanan atmosfera udara dia jauh sikit. Ingat atmosfera ni tekanan dia 76 cm Hg ataupun 10 meter air, 76 cm Hg sama juga dengan nilai 10 meter air apabila dia berada di tekanan udara atmosfera, nilai dia 76 cm Hg sama juga dengan 10 meter air apabila berada di
paras laut. Sebab tu semakin tinggi, tekanan dia akan berubah. Semakin ke dalam, tekanan dia akan berubah. 76 cm. Yang sekarang ni, tekanan kita adalah 76 cm Hg ataupun 10 meter air. Okey. So, kesan pelanggaran molekul-molekul gas dengan dinding bekas menghasilkan tekanan. Ingat, tekanan gas dia akan wujud apabila molekul-molekul gas berlanggar dengan dinding bekas. Dengan dinding bekas. Kan? So, mungkin kalau molekul gas tu kuat, mungkin dinding bekas tu koyak lah. Ni lah kan. Mungkin kalau nak berkualiti, kenalah beli plastik Tupperware. Promotion lah Tupperware. Sekarang tak pakai dah Tupperware untuk bawa minum air kan. Dia pakai bekas besi. So sebulan ni tak adalah besi yang jatuh. Okay. Stress tu. Tekanan tau, tekanan. Okay. So, gas terdiri daripada zarah-zarah gas. Zarah-zarah tu kita sebut molekul lah, benda yang sama. So, zarah-zarah gas bergerak dengan bebas dan rawak. Dan sentiasa berlanggar dengan dinding bekas. Kan? Macam minggu utama persekolahan ni, korang belajar ke? Tak belajar. Tapi ada kelas sekolah kecil yang belajar. Sian. Okay. Sian. Tak semasuk, mengharapkan jumpalah budak-budak lain. Korang ni tak jumpa pula. Tapi jumpa pula perempuan tu. Perempuan lah. Tapi dia lalu lepas tu. Hey, kita kenal kan? Tegur. Itulah, kita dah cakap tu. Kita pergi lalu kelas dan Azhar, dia tengah bersihkan kelas yang bermuda. Kerana daripada dia masuk tu, macam ada apa tak? Lepas tu tangga. Apa tak ada bersihkan apa? Dia store. Store ke? Belum kelas. Ya ke? Kelas tak? KA form 1, form 2. Oh, lepas tu kita bersihkan macam terlalu. So, itulah. Okay, dia stress tu tengok saya. Lepas tu, dia boleh jawab tengok lagi. Kenapa lah tak lalu-lalu nak tegur, nak tebus dosa. Saya tadi tak tegur. Masa kita tak lalu lah. Okay. So, zarah-zarah gas bergerak dengan bebas dan rawak. Korang tak buat apa-apa, korang tak ada ambil tuju lah kat sekolah. Walaupun tak sedar tu diri tu nak SPM. Dan sentiasa berlanggar dengan dinding bekas. Ada tak korang, dia umpama korang nak pergi bazar Ramadan sekejap lagi, dinding bekas tu, kedai gerai tu lah. Gerai tu yang dinding bekas sebenarnya. Tapi saya tahu korang rasa stres bila korang melanggar dengan orang lain. Tapi itu bukan tekanan. Tekanannya bila korang sampai kat gerai-gerai tu, korang keluar duit. Itu dah stres. Sebab tak cukup. Siapa dah bayar, pergi. Sampai rumah buka puasa. Dia tak boleh tiga hari tadi. Tadi orang warna, kita warna kan baru sedap. Tak ada, bagi korang tak sabar nak pergi. Okey, momentum mautan zarah berubah selepas pelanggar. Okey, bila dia berlanggar, contoh, berlanggar, lepas tu dia punya kerajuan berubah. Korang berlanggar, weh, mood hilang Benda sama, korang boleh kaitkan. Ubahkan benda tu jadi menarik kan? Okey. So, bila dia berlanggar, bila sebut dia pelanggaran, maka berlaku perubahan momentum. Sebab tu korang kalau pergi ceramah motivasi, korang dengar, kita kena tingkatkan momentum demi SPM kita. Kita translate. Kita mesti tingkatkan pelanggaran kita demi SPM. Kau nak langgar apa? Salah, dalam momentum tu tak boleh guna. Okey. So, perubahan momentum menghasilkan daya. So, perubahan perlanggaran, maksudnya perubahan perlanggaran itu bila langgar, kata jalan terik, lepas tu ada orang depan berubah arah.
Kita bagi perubahan momentum. Okey. Gaya per unit luas ialah tekanan yang digunakan pada dinamikas. Apa maksud dia macam ni? P sama dengan F per A. Of course lah formula dia pakai bahasa Inggeris. Pressure equals to force over area. Tekanan sama dengan daya per unit luas. Kalau kau nak definasi. Definasi tekanan ialah daya per unit luas. Definisi. Ataupun tekanan adalah daya hasil bahagi daya dan luas. Kalau kau nak jawab dengan definisi dia. Yang ni yang ajar buat macam ni. Cikgu je lah, saya tak pasti buat apa lah. Dia tidak dapat. Dia ajar jawab lah saya kata. Cikgu dengar lah, memang betul tu, boleh guna lagi. Tak payah hafal lah betul, hafal tu dulu. Okay. So, maksudnya kat sini, apabila ruas permukaan bertambah, tekanan berkurang. Luas permukaan bertambah, tekanan berkurang. Maksudnya, kalau korang pergi bazar yang lebih besar, maksudnya tekanan berkurang. Ataupun kalau korang pergi bazar awal-awal, dia baru nak set up, baru nak pasang kemah korang ada. So, tekanan berkurang. Tapi kalau korang pergi buka puasa 7.30, 7.28 korang sampai, memang terasa tekanan. Tujuan tapi tak tujuh berapa nak datang dapat free sampai tak nak. Okay. Ataupun malam tadi pergi terawih berasak-rasak seronok nak sampai orang berceramah. Best. Tak mula lagi syak. Betul, tak mula lagi syak. Bosan sampai tu dah terus. Terus pula bawa terawih. Akhir balik. Balik solat. Kenapa balik? Maaf Omar. Ceramah ni lah. Dia nanti nak start isyak. Ada kau nak jadual ke? Korang nak jadual ke ada? Jadual kalau kau nak pergi, tak ada ceramah. Ada saya jadual? Nanti kamu sedang dulu korang lain lagi. Sebab kita rasa bisa masuk dulu. Kau pergilah, ini tak ada drama. Mesti terima. Sampai sebulan. Sekali jadual tu sekali nanti bulan nanti. Sebab tu ada ceramah. Macam ni ceramah lagi. Dia simple. Saya senang. Kalau ada, saya main rumah. Dia memang lah. Sebab anak tu, tak ada tu masih anak tu yang tu. Itu jangan. Anak memang banyak tu rumah. Tapi tak ada. Okay? Tapi sebenarnya saya suka pergi masjid sebab saya nak jumpa anak-anak murid saya yang ex-student. So. Alright. Okay. Patutlah semalam sebab 10.30 ni semalam. Nak ada semalam pergi kedai, siap pergi kedai lagi. Balik tu, aku balik. Okey, tekanan suatu sampel gas boleh ditentukan dengan menggunakan manometer. Kalau orang Negeri Sembilan panggil manometer. Negeri Sembilan, ada orang Negeri Sembilan ke sini? Ada? Ada? Tak ada. Manometer. Okey. So, bentuk manometer macam tu. Macam tu. Macam mana nak tu? Ini kau kena ingat. Kalau belah sini tinggi, maksudnya kalau belah sini tinggi, tekanan belah sini rendah. Ni cecair, ada cecair. Oh, tak nampak ya. Tak boleh biasa warna kan. Sebenarnya tu ada apa warna-warni. Tapi biasalah kalau ada nak ada. Nak hadiahkan student juga. Okey, ni kau kena ingat. Ada sesuatu saya nak stresskan kat korang faham yang
Bila sebelah yang tinggi tu, tekanan dia rendah. Maksudnya tekanan tinggi. Biasanya ada gas kat sini. Orang dah tahu, boleh tahu dah, mesti masukkan gas ke sini. Okay. So kalau benda ni tinggi kat sini, mesti dimasukkan gas ke sini. Saya nak korang faham yang keadaannya, ni manometer kan. So tinggi kat sini. So sini masuk gas. Kalau belah sini tinggi, belah sini rendah, sini masuk gas. Ini setuju. Maksudnya kat sini tekanan rendah, kat sini tekanan rendah. Rendah. Biasanya berkaitan dengan gas lah. Kalau, okey. Kalau tak ada gas, saya nak tanya soalan kat korang. Kalau kita cair dah beli, dua-dua tekanan atmosfera. So level air, sebab apa? Sebab tekanan atmosfera itu sama lah kan. Jadi berapa tekanan atmosfera? 76 cm Hg ataupun dalam unit 10 liter air. Okey. Okey, apabila terdedah kepada tekanan atmosfera, ketinggian turun cecair dalam kedua-dua. Tak ada jawab. Saya selalu kan bagi tahu dulu, lepas tu baru buku nak bagi tahu. Maksudnya kalau kat dulu belah tadi tekanan atmosfera, maksudnya ketinggian turun cecair itu akan jadi sama. Apabila kedua-dua lengan disambungkan ke kawasan yang berbeza tekanan, ketinggian turun cecair itu akan berbeza. Saya tadi saya tunjuk. Kalau gas belah kiri, belah kanan tu tekanan rendah. Kalau gas belah kanan, belah kiri tu tekanan rendah. Itu contoh, nampak? Nampak tak? Gas. Ini rendah, ini tinggi. Macam mana kau nak ukur tekanan ni, nanti kau akan ukur sendiri ketinggian. Ketinggian tu akan menentukan tekanan ke gas tu. Okay. Tapi ini tekanan atmosfera. Ada cara lah, kita akan pergi nampak ni. P1 ni ketinggian ni, ketinggian asal. So, P gas sama dengan, so macam ni kau nak dapatkan tekanan gas, korang kena dapatkan tekanan ni, guna HPG. Nanti kita tengok soalan, contoh. Contoh soalan. Ini contoh lagi. Bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian yang melibatkan tekanan gas? Okey, saya hanya boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan gas. Kalau tekanan manusia, saya tak boleh selesaikan lah. Kalau kena jumpa pakar sains ataupun bahasa kasar yang pakar orang. Itulah kerja paling tak banyak orang itu. Sebab siapa nak mengaku gila? Tapi kalau korang tak admit ni, korang patut mengaku korang gila. Aku gila lah, aku dapat admit gila weh kau. Oh dia. Ada dah jadi gila. Ada dah hasil dapat admit ni. Okay, tiba-tiba gila lagi korang. Okay, next. So macam mana? Dia dah bagi nilai. Macam mana kena kira tekanan gas? Nampak tak? Dia bagi HPG kat situ. Ketinggian, ingat ketinggian turus ni kena pakai dalam unit meter meter macam kita kira kat atmosfera lah, benda sama juga. So lepas tu ini ketumpatan cecair. Kalau dalam turus tu diguna air, so dia akan bagi air punya ketumpatan lah. Kalau dia guna minyak petrol, dia bagilah ketumpatan petrol. Tapi itulah kalau guna dalam makmal korang habis satu sekolah terbakar. So lah. Macam Maidin tu kan, terbakar. Tapi itulah, jeka terbakar cepat je lah dia balik ya. Buat tempat baru kan kat situ. So 9.81 ni apa? Pecutan
graviti. Kita akan guna 9.81. Okey. So macam mana nak kira tekanan gas yang korang dapat tadi? Satu-satu ni jangan lupa tambahkan dengan tekanan atmosfera iaitu 100,000. Standard tekanan atmosfera adalah 100,000. Dengan syarat manometer itu di paras laut. Manometer tu berada di paras laut. Tapi kalau korang punya kelas korang di puncak Kinabalu, maka bezalah kiraan dia. Tak ada sekolah kat puncak Kinabalu, tak ada. Apatah lagi di Everest. Adalah sekolah kayangan. Sebab kat sana banyak jenazah. Dia panggil jenazah tu. Mayat. Korang terkejut. Macam korang pergi lah. Pergi nanti jumpa mayat diri. Jumpa tertidur. Keras. Macam korang nak kejut sahur. Keras kan? Ya, correct. Keras tu. Okay. Ayolah awal. Masa ni lah korang nak dapat solat hajat. Sebelum subuh kan. Minta, ya Allah akan ku terangkanlah hati supaya dapat menerima apa yang seajar. Kan? Apalah. Okey. Kalau solat tarawih sendiri, sama juga doa tu. So, satu manometer berisi merkuri. Okey. Merkuri. Tak boleh lah buat kat rumah merkuri tu. Kalau buat kat rumah, bomba datang, dia sembuh satu rumah tu. Macam mana nak raya habis basah? Boleh kau, macam kalau kau sekolah, boleh lah. Kalau kau nak buat hal kan dengan puasa. Juga lah mandi. Air bomba. Ada masuk amal tak dalam puasa? Oh, rugi. Satu lagi, senang je kau jatuhkan tu lah. Kau jatuhkan tu apa? Termometer kan? Lepas tu bomba datang, semua setiap orang kena mandi. Mandi tu telan air sekali. Tak, dia bukan setakat telan air tu, tak, kau dapat masuk berita sekali. Ya, buletin utama lagi, tahu tak? Saya pecahkan tadi termometer tu. Okey. So, nampak gas. Gas tu, tekanan gas tu bergantung pada jenis gas tau. Oksigen semua gas dia lain-lain tekanan dia. Sebab tu gas ni, dia kat mama korang ada gas lah. Dia ada tong gas tu. Dia punya injap atas tu berbahaya. Kalau tak di servis dengan betul, boleh meletup. Meletup. Memang bahaya Sebab tu dia ada tempat tertentu. Korang punya pembantu makmal tu, sebab tu pembantu makmal tu, dia ada ijazah atau diploma sebab dia orang kena belajar semua tu. Bukan boleh suka hati. Jadi pembantu makmal tak boleh. Dia orang ada kursus belajar tu 2-3 tahun juga. Semata-mata nak jadi pembantu makmal. Tapi taklah, saya tak naklah anak murid saya jadi pembantu makmal. Nanti anak saya belajar kat sekolah tu jumpa, baba, anak murid baba lah. Pembantu makmal, bukan pembantu makmal tu. Taraf dia rendah. Tapi you all deserve better. Okay? Sebab mungkin pembantu makmal tu dia tak tuition answer. Sebab kalau tuition answer, korang kena dapat lebih baik. Okay, alright. Tapi ada pembantu makmal yang kahwin dua. Kawan teacher, kahwin dengan pembantu makmal. Tapi disiplin pun. Tapi pembantu makmal tu kesian lah. Hari Minggu kena buat food. Buat food panda. So, tu nanti kat dia lah siapa suka kahwin dua. Okay. Okay, so nampak tak? Dia mesti, kalau nak kira tekanan gas tu, kena tambahkan dengan ATM tu. Tambah. Nampak ni? Ditambah kan? Ni formula ni kena ingat lah ni. Dia punya formula. Tekanan gas adalah ATM, tekanan atmosfera, tambahkan dengan merkuri ataupun HPG tu lah. HPG. Yang tadi HPG tu ditambah 1000 je kan? Mana tadi?
Tu kan, nampak? Dia punya ni sama juga. ATM, sama ada tambah HPG, ataupun ATM tambah yang mercury tu. Yang bawah ni. Tetap tambah, nampak? Formula dia tetap tambah kan? Sama. Sama. Okay? Alright. Tak apa, sekolah tak terbakar, tak apa. Okey. Apabila manometer itu disambungkan kepada bekalan gas, diperhatikan bahawa aras air di dalam lengan yang disambungkan kepada gas ialah HCM dan lebih tinggi daripada yang terdedah. Tadi saya dah cerita kan. Dia bahagian yang sebelah tu, kalau tekan gas tu masuk belah kiri, belah kanan, dia lebih tinggi, betul? Okay. Apakah inferensi yang boleh dibuat daripada pemerhatian ini? Okay. Inferensinya, tekanan gas lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Okay, tengok sini. Dia masuk, nampak ni, air ni kan. Sekarang ni dia masukkan gas, tapi sebelah gas yang tinggi. Jarang-jarang berlaku. Kalau dalam kes ini, tekanan atmosfera lebih tinggi. Maksudnya kalau gasnya ni, gas dia kurang lah dekat atmosfera. Macam nitrogen. Tekanan dia kurang, tekanan dia rendah lah sebab dia kurang. Okay? Tapi nitrogen tu bila korang berada di tempat yang tinggi, dia banyak. Sebab tu orang yang panjat ni, panjat gunung ni, dia kena, kalau dia tak nak pakai oksigen tu, dia kena pandai kawal paras pernafasan. Maksudnya, biasa orang bersukan, dia bernafas lebih cepat. Tapi diorang, bila panjat, kena bernafas kurang. Maksudnya kalau korang tak nak oksigen tu, tapi korang bernafas lebih pantas, kena oksigen lah. Kalau tak, mati lah. So, tak nak cakap meninggal, mati, dia kejam. Okey, betul lah memang kalau kau berlatih kata, oh, saya dah berlatih 10 gunung di seluruh dunia, aku dah biasa panjat takat Everest tu. Oh, belagak. Okay. Yang tu belagak. Tapi bila menuju puncak demi ilmu, tak nak daki bersama-sama, tak boleh pula. Itulah puncak yang paling sukar untuk didaki ialah mengejar ilmu. Kan? Tak mati pun. Ada budak tuition yang belajar sampai master mati, tak ada. Ada ke budak tuition yang dapat straight A SPM mati? Tak ada. Ha. Yang mati apa? Mati kutu kawan-kawan dia yang benci kat dia. Mati kutu. So, belajar Alright. So, kita tahu tekanan atmosfera lebih rendah So, kalau saya bagi ceramah kat masjid memang banyak budak muda yang datang. Tapi korang bagi ceramah kat masjid, kau duduk mana sekarang? No, duduk luar. Cuba kalau macam Musa bagi ceramah, cakap pasal korang, memang lah. Orang tua semua keluar. Kenapa orang tua semua keluar? Cuba kau bagi ceramah pasal rokok. Kosong masjid tu. Pernah? Siapa pernah pergi ceramah kat masjid? Dia pernah tak sebut pasal rokok? Tak ada, pakcik-pakcik tu keluar habis. Tak ada beraninya. Okay. Jangan, dah bapak korang lah. Korang jangan buat. Okay. Tak patut sebab dia cakap korang. Ada ke ayah korang yang merokok dia cakap, Awi, nanti kau warisi apa yang ayah merokok ni. Nanti ayah tinggalkan ke kau. Kenang-kenangkanlah. Tak, ayah dia merokok kan. Nanti ayah tinggalkan ni. Nanti simpan elok. Ni wasiat ni. Wasiat. Tak lah kan. Tak kan. So, okay. So, nampak HPG sekali lagi. Titik-titik pada arah yang sama mempunyai tekanan yang sama. Kalau dikata arah secair itu sama, so tekanan dia sama. Okey, kita masuk Pascal pula. Okey, tadi saya ulang sikit. Okey, Pascal pula. Pascal ni saya dah cerita ke yang sejarah dia? Saya dah cerita kat korang kan yang lepas tu Pascal ke? Oh, bukan, belum. Archimedes.
Nanti. Sabar. Dia cerita dia. Sabarlah. Panjang pula. Gempak. Sabar. Ha. Okey, Pascal ni brake sistem brake. Brake kenderaan. Kalau cuba bayangkan korang ada yang brake disc tu ada dua. Kan? Brake disc ada dua. Motor korang bukan skuter memang belakang ada dua brake. Lepas tu untuk ni kereta ada 4 tayar. Kau bayangkan kereta korang ada 4 brake. Macam mana? Bayangkan kapal terbang. Kau tahu macam mana dia brake? Tak pernah terfikir. Memang dia tak ada kaki brake. Tapi ada, dia tempat kaki brake ada. Tapi masa bila dia guna? Masa mendarat. Tapi dia tak guna pun, jarang dia guna. Tapi kalau dia mendarat, kita overspeed. Dia contoh tak salah dia 100 km per hour masa dia nak mendarat tu. Kalau dia overspeed contoh, dia turun ke 300 km. Brake dia lah. Ada, memang ada. Tengoklah air crash investigation. Ada overspeed, lepas tu masuk luka. Matilah. Ada juga tak mati, ada tak mati. Tekanan tu, bab tekanan ni banyak cerita tau. Cerita tak habis aku ni. Kan? Okay. So tadi tekanan atmosfera. Lepas tu sudah cerita kapal terbang terkopau. Dah kan? Yang Aloha Airlines tu kan? Kau bayangkan. Kau ada yang kau dia punya kepala tu kopak mulut kau. 10,000 kaki. Kelajuan 500 km sejam. Kau bayangkan? Muka kau. Yang si Auni pegang siapa itu? Anissa. Kan? Hantar kat luar. Waktu buka Kenapa buat facial percuma? Kan, tak payah tunjuk botox. Kan, nampak tu tempat. Tu patut tekanan. Sebab tu segalakkan korang tengok dalam air crash mitigation tu banyak cerita pasal tekanan. Dia punya crash tu banyak pasal tekanan. Crash tu MH370 jangan tanya salah. Dia lebih kepada apa? Komplikasi cerita-cerita susah lah sebab tak ada lagi, tak tahu kan. Tak tahulah sebab tak jumpa black box semua tak jumpa. Okey, so Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan pada suatu bendalai yang tertutup. Tadi kita cerita semua terbuka kan? Kan? Semua melibatkan atmosfera. So sekarang kalau kata tutup, dia akan memindahkan tekanan dengan seragam kepada semua arah. Ada tak disebut dinding? Tekanan tu bila kena dinding bekas, ada tak? Okey, maksudnya bila kita bagi tekanan kepada bekas tu, dalam bekas tu, cecair tu akan mendapat nilai yang sama. Nilai tekanan yang sama. Cecair, bukan dinding bekas. Tadi dinding bekas cerita yang tadi. Cerita bila yang ada tekanan atmosfera, dia tak sama. Okey, sebab tak balik. Nampak? Dia cerita pasal tekanan gas ni, dinding bekas kan? Sebab balik tekanan gas, dinding bekas. Nampak? Okey. Sama juga dia terbuka sebab nampak? Dia dipengaruhi oleh tekanan atmosfera ni dipengaruhi oleh dia guna apa? Merkuri kan? Tampak? Juga mesti ada bekas yang terbuka. Tu bayangkan kalau sistem brake korang tu terbuka. Ataupun dekat kau punya motor tu yang brake disc tu kau buka, cap tu kau buka. Cuba bawa motor, cap tu terbuka. Cap yang isi minyak tu ada kat motor korang ada kanan, belah kanan. Kalau skuter dia ada dua kiri kanan. Kalau skuter yang ada brake disc lah, dia ada kiri kanan. Kalau kadang tak ada, dia ada satu, kau buka,
Kau bawa motor, lepas tu kau break. Kau tengok apa jadi. Taklah kau mati. Kata buka sebelah je. Ha, kau tekan, apa jadi? Minyak dia mancuk keluar. Sebab bekas tu, bila kau tutup, dia akan mewujudkan tekanan. Dalam kes yang kentut dalam kereta tadi. So yang terkeluar apa? Udara dalam kereta tadi terkeluar kan? Konsep dia sama. Sebab tu, bila orang tu dia nak buat, dia tukar brake pad, dia orang akan buat bleeding. Bleeding ni maksudnya, asalnya, cecair dalam sistem brake tu, dia mempunyai nilai tekanan yang tertentu. Apabila dia nipis, dia ada nilai tertentu lah. Tetapi apabila digantikan dengan brake pad yang baru, ditebal tu brake pad tu kan. So, nilai tekanan pada cecair brake tu kena tukar. Sebab tu kita buat proses bleeding. Bleeding tu maksudnya kita buang sebahagian cecair brake. Itu kalau nak buat buat macam dia kita tekan. Masa kan tekan brake tu. Sebab tu orang biasa, kalau kita ada kat bengkel, orang tu akan suruh kita tekan brake. Dia nak kita buat brake tu sesedap kita punya. Nak sedap, nak tekan sampai habis tu, nak tekan sikit tu. Korang. Kalau saya pergi, contoh saya adjust brake kereta, saya akan adjust ikut yang surplus tak. Saya tak ikut pomen. Nanti ke pomen tu pendek, mesti dia adjust brake tinggi. Faham rasa tinggi tak sesuai lah, kena ada sesuai ketinggian brake. Sebab kaki saya, kalau kaki kecil, kena ada kecil. Nampak? Dia ada. Boleh adjust. Sebab tu kereta F1 lagi. Dia dibuat ikut berat jisim orang tu, jisim pelumba tu. Kalau kau kecil, dia buat tu kau punya lah. Sebab kalau dia kereta pelumba tu, pemilik kereta tu, dia pendek, orang yang tinggi tak boleh nak test lah kereta kau. Contoh setinggi nak masuk, tak boleh lah. Boleh masuk, lepas tu tak boleh keluar dekat. Jisim dia. Nak jadi pemandu F1 macam tu. Sama juga pemandu motor, dia dah adjust wing dia semua tu ikut korang punya jisim. Bukan dia. Sebab tu dia ambil, dia dah pilih. Katalah contoh tahun tu dia pilih pelumba ni. Mungkin sebab setup tu sesuai dengan pelumba yang dia ambil tu. Sebab kalau dia ambil pelumba yang baru, yang jisim dia berbeza, dia kena ubah semua setup. Cost lagi. Nampak? Engineering. Itu engineering tu. Okay. Itu pula pada korang nak minat macam mana. Okay. Kalau Malaysia memang ada engineer Malaysia yang kerja dengan pasukan F1. Tak salah itulah McLaren Mercedes tu sebab mungkin saya pun tak tahulah kan dia kerja tu sebab memang betul-betul dia bagus ataupun dia kerja sebab kabel Petronas. Saya tak tahulah. Kabel. Kau pilih kabel. Tapi ada rakyat Malaysia yang kerja engineer dekat Tesla. Dekat MRSM. Ada. MRSM se. Ada Tesla. So sebenarnya mampu boleh. Lepas tu saya kata cabang kerja tu besar untuk korang. Tapi tak tahulah kalau korang fikir nanti dah belajar sampai kelas sains ni dah belajar tinggi masuk semua jazah, korang nak jadi kerja dengan orang jadi pemain kereta. Boleh, tapi janganlah jadi pemain kereta, saya nak jadi pemilik bengkel kereta. Barulah betul. Kata of course lah kena kerja orang tu kan. Tapi berbeza akan ada perbezaan lah di situ. Okey. So, lapisan atmosfer. Okey, so tadi kita tengok. Tadi, kita balik. Sejuk sangat ke? Kau sejuk cakap. So, saja buat aircon. Hari pertama puasa kan panas. Okey ni. Dia ada alat ni dia nak membuktikan
tekanan dalam mendali dalam ni dia sama pada semua arah. Nampak tak? Dia pancutan itu sama panjang. Pancutan dia tu sama. Maksudnya sama panjang tu dia nak membuktikan tekanan dalam bendalih tu adalah sama. Dia pakai ombong. Kan? Kalau orang lelaki nak kencing tarik bolehlah tengok siapa tekanan yang paling power. Dah lelaki kan dia kalau jam ke apa dia tepi jalan je. Kan ni kalau dah ada empat dia balik lelaki macam jom kita test tu siapa boleh. Paling jauh. Dah lupa lah kan masa kecil tu buat macam tu. Dah lupa. Budak lelaki tu permainan dia masa kecil pun. Kalau yang duduk bendang sawah tu dah permainan dia. Permainan tu. Saya tak buat. Ni sebab saya tengoklah orang buat. Dia tengoklah siapa kencing paling jauh. Dia kena kumpul banyak air dalam badan lah. Betul. Tak, tu konsep sekarang baru tahu Dulu tak tahu dulu dia orang ni dia tak tahu. Sekarang dah tahulah. Kan. Nanti esok yang perempuan ni ada anak-anak lelaki kan. Wah, tak. Bagus ada mama tahu kencing tu. Mengikut yang seajar dulu tekanan tinggi ni. Tu ujian pertama. Lepas tu nanti dia beritahu ustazah dia, tak baik kencing diri. Tak boleh, ustazah saya buat kajian fizik. Okey? Kalau mak tengok anak lelaki tu biasa lah. Biasa. Ya. Awin tu mana siapa nak tengok? Kakak-kakak dia dah tengok kan dia sunat tu. Itu korang lah yang uruskan kan adik. Ke mana? Macam kau. Tapi bosan. Kan? Samalah kita. Sebab adik-adik dia semua lelaki. Kan? Tapi itulah. Belajar dengan teacher Okey. Itulah budak JKT tak belajar semua tu. Cerita kat orang tu. Nanti mesti dia tukar subjek. Sempat lagi. Ada belajar kat sekolah? Teacher belajar je? Di situ lah. Jadi korang tahu lebih lah ni. Dia cakap macam tu. Sama kan? Teacher pun saya cakap macam tu. Belajar bio macam tu lah. Untuk mengatang korang. Itulah saya suruh ambil JKT. Dengan teacher kalau ajar sains apa memang open. Kalau tak rasa tak nak, pergi tempat lain. Sebab kalau korang jenis tak open, tak boleh. Takkan majulah. Korang kat situ lah. Tu orang kata apa? Follow. Okay. Dengan teacher memang macam tu. Okay. So, apa maksud sistem peganda daya? Sistem ni lah digunakan dalam brake. Sebab tu tadi, dalam kereta ada 4 tayar, kau tak ada satu je brake kau tekan kan? Cuma baik. Kalau nasib baik kalau 4 brake, okey lah lagi sempat lah tekan semua. Cuma bayang kalori yang 20 tayar. Kalau 20 tempat pedal brake, macam mana? Kalau kita tekan satu-satu. Sebab itulah kita ada sistem pengganda daya. Sistem pengganda daya. Ini dalam sistem kereta biasa tau. Kalau dalam sistem kereta F1 ataupun MotoGP lagi complicated. Sebab dia dia bukan mekanikal dah, dia elektronik. Tekanan tu dikawal oleh elektronik. Ada setting kan. Tekan. Dekat dia punya steering tu yang berharga 100,000. Button punya banyak macam button kapal terbang lah. Tapi kapal terbang tak ada button kat tu, dia satu je. Kalau kereta F1 dia banyak button. Kalau kapal terbang dia ada, kita panggil steering. Kalau Boeing kita panggil steering. Kalau Airbus kita panggil joystick. Macam main game.
Bawa kapal terbang. Kau pernah main game tak yang joystick tu? Oh, kesian lah. Kesian tu lah siapa tak pernah main ni. So memang kesian kat korang. Weh, pergilah pusat main game. Cari pusat hiburan keluarga tu main. Baru rasa. Macam bawa kapal terbang ni. Macam bawa kapal terbang ni. Ha. Okay. Ha, arcade ada. Main lah. Kau ni malu apa? Alah, budak punya motor tu tak tidur sebelah. Abang pasal ni. Ha. Oh, macam ni. Tak, benda tu terpaksa mengajar kan. Jadi tu, baru tahu. Okay, takik bawa. So, kapal terbang Airbus ada 2 jenis kapal terbang di dunia. Tapi sekarang kita ada ketiga. China nak keluarkan satu. Airbus dia pakai joystick. Dia macam batang, macam gear. So nak ke mana, nak ke kanan, dia gerak ke kanan. Ikut lah, macam joystick. So dia pegang tu, tak tahulah. Dia mungkin lagi mudah lah ke sebut, tak tahulah. Tapi sebenarnya joystick ni dia lagi sensitif. Kalau jet pejuang dia pakai joystick ada tak? Ada yang kebanyakannya joystick, yes. Sebab jet pejuang dia perlukan sensitif. Dia takkan dia nak pusing kena pusing banyak baru nak pusing, dia sikit dah kena pusing dah. Kalau dia pusing banyak baru nak pusing, dia kena tembak belakang. Mati dah. Kan? So tu dia joystick. Yang kena pakai joystick. Asal dia contoh PS2 kat dalam tu ada kan, dia ada joystick, kan dia punya joystick tu dia ada yang button yang boleh gerak-gerak tu kan. Macam tu lah. PS2. Okay? Alright. So konsep dia, ni nak cakap kat sini ni kalau contoh kat ni yang kau tekan brake dah kat kereta tu. Ada pedal brake tu ni. Tapi hasilnya dipindahkan cecair tu. Bila dia berikan tekanan ni dia menggandakan. Katalah kat sini 20 Newton lah hasil. Tetapi dia bila korang besarkan luas permukaan kat sini, contoh dia jadi 80 Newton. So dia akan dipindahkan ke 4 tayar. So bekas tu akan menggandakan. Maksudnya tekanan tu akan apabila macam ni. Korang kenakan tekanan sikit saja. Untuk menghasil apabila permukaan besar. Okey, ini dengan ni tekanan permukaan yang besar akan menghasilkan daya yang besar. So cecair tu di bahagian tu, sebab tu bila kau tekan brake, nilai tu akan digandakan untuk menghasilkan tekanan yang lebih besar untuk 4 tayar. So kalau brake, kalau lori sama juga. Sebab tu lori dia ada satu, kalau dia ada kat belakang lori tu dia ada satu tank lah. Contoh brake angin ke tank dia, tu dia besar lah. Tengok dia lori lah, lagi besar lah bunyi. Kalau dia berhenti, dia kenapa dia boleh macam tu kan? Dia adjust balik dia punya tekanan. Lori mana yang selalu accident? Lori yang pakai brake cable. Ada yang tak pakai brake hydraulic, pakai kabel. Lori yang mata bulat. Lori tu taklah perantu. Takut. Yang lambang Mercedes. Yang biasa lalu atas tanah tu. Tu pakai kabel. Drum brake pakai kabel macam brake motor. Kabel kan. Tu kau potong kabel tu. Kau potong kabel brake lori tu. Itu lori kena raka lah, tak payah bagi sudut. Tapi saya tak rasa yang ada satu lori yang besar tu jalan tu pun dia tak pakai brake hydraulic tu. Dia hydraulic tapi dia hydraulic macam lebih ke kabel lah. Dia macam konsep dia tak maju lah. Sebab tu yang lori macam yang bawa tanah tu, kalau lori besar-besar tu ada 10 tayar. Tu bahaya tu. Yang banyak accident dengan Olimpik lori tu lah. So depan sekolah pun banyak gila lah. Sebab tu saya biasa cakap kan yang prinsip penoli. Kau dah pernah buat ke eksperimen tu? Dekat tengah-tengah divider sekolah tu? Tapi kalau korang buat, korang tak ada lah sekarang. Penat lah semua. Kalau korang tak buat.
Tapi buat wasiat dia lah. Ramai rumah. Tak ada. Ini lori. Ini lori. Apa orang tengah-tengah ni? Oh. Tengoklah lori mana yang paling laju. Kalau dia laju, tekanan bila laju tinggi, tekanan rendah. Kalau laju tinggi, tekanan rendah. So, kalau kita tarik kat dia, orang pun dah sampai dengan dah laju. Dia cepat dengan orang lah, dia sampai lah. Sebab tu naik LRT, dia ada main kuning tu. Dia tertarik kan. Sebab tekanan kat antara kau dengan LRT tu, tekanan dia rendah. Sama lah macam korang melintas, sebab tu bila melintas, ni orang selalu buat. Lintas, ada kereta dekat sini, tapi sini kosong. Lintas lah. Kan, sini kosong, lintas lah. Nanti kereta ni laju. Korang ni ada ke sini tak? Kita tarik kan? Sama lah kalau bawa motor, kalau mau duduk sebelah lori yang tengah laju. Okey lah, saya bagi tahu benda yang simple lah. Kalau saya bawa kereta ke highway terutama, boleh rasa tahu. Sebab tu banyak kat highway berlaku, kereta banyak terbabas. Sebab bila naik kereta ni, kebanyakan orang ni, dia tendensi untuk bawa kereta sebelah tangan, lepas tu ni relax. Tak boleh. Dia kena pegang. Nanti korang akan belajar pegang steering macam ni. Bukan pegang macam ni. Pegang macam ni. Korang akan belajar. Tu ada sebab tu. Oh sedap lah pegang macam ni. Memang sedap. Tapi keselamatan pegang macam ni. So, ya, kenapa kena pegang dua? Sebab kalau ada lori potong atau bas potong, dia akan rasa tau kereta tu tertarik. Okay. Kalau kau bawa pelan lah dan dia laju, memang rasa. Bayangkan motor lah, bayangkanlah. Okay. Okay. So apabila daya dikenakan ke F1 ni, okey, kenakan pada ombak X, okey, dia akan pindahkan tekanan. Okey, akan pindahkan tekanan. Right? Dia kena hidupkan daya, dia akan pindahkan tekanan. So apa berlaku? Oleh sebab cecair dia terperangkap dalam bekas, tekanan yang dikenakan pada ombak X dipindahkan secara seragam ke seluruh bekas. Okey, so sebenarnya macam mana kau tahu nilai tekanan tu? Kena kira lah. Contoh, dia bagi P sama dengan F per A. Dia bagi nilai daya, dia bagi nilai luas permukaan. So, bila korang kira, korang akan dapatlah tekanan cecair ni. So, tekanan dia sama. Semua sama. Tetapi, akan berubah disebabkan, kan saya dah tunjuk tadi kat sana, apabila luas permukaan besar, daya yang dihasilkan akan besar. Okay, nanti kita tengok contoh lagi. Okey, sistem hidrolik berfungsi sebagai suatu pengganda daya. Semakin besar perbezaan luas permukaan dua ombak, semakin besar gandaan daya. Contoh yang korang angkat kereta tu. Cek, cek, cek. So, pengganda daya dia tu yang angkat kereta tayar. Nak tukar tayar. Sekarang motor pun ada kan? Motor pun pakai tu juga lah. Nak apa? Nak jet motor. Boleh? Ada. Motor pun ada. So, dia tu tinggikan dia, tapi untuk satu tayar lah. So, untuk satu tayar, sistem pengganda daya dia sikit lah. Kalau untuk mengangkat keseluruhan kereta, pengganda daya dia lebih besar. Kadang kalau kau pergi kedai servis kereta, dia kenapa mencik itu dia ada kunci, gigi. Okay? Ni tak cerita lah. Nanti kita buat pengiraan baru korang akan faham lah. Okay. Ni pula.
Pelajar di bawah menunjukkan satu sirkel garis ringkas yang dibina menggunakan dua pecah yang berbeza saiz. Pasal tak? Kalau korang sakit, budak-budak dia bagi pecah garis kecil. Kalau kalau kau pergi klinik farmasi, minta ubat demam, nak beli pecah garis. Untuk kanak-kanak ke dewasa, yang dewasa dia bagilah pecah garis besar. Sebab yang kanak-kanak dia 5 ml maksimum. Kalau yang dewasa macam korang ni 10 ml buat batuk. Nak lebih bahaya, telan satu botol. Tak mati, tak mati. Sebab tu ubat batuk yang hitam tu dia adalah ubat terkawal. Farmasi pun tak ada suka-suka hati jual. Manis. Ya, sedap. Kalau saya sakit tekak, saya telan je sebotol. Dah lah, saya telan macam ni je lah. Tak ada ambil, tak ada. Sakit tekak tu. Tapi memang kesannya bagus tu. Jangan buat jangan. Sebab saya dulu pesakit asma. Takat ubat batuk ni tak ada apa-apa. Tak menjadikan khayal ke tak. Sebab dah terbiasa. Dah lama kan. Tak adalah usul. Tak ada. Orang yang dia asma berbelas-belas tahun hingga 20 tahun, dia makin ada makan ubat. Jadi ubat tu dah tak ada apa untuk dia. Tapi janganlah asma Okey, jom tengok. Jom tengok. Ni sebenarnya pengiraannya macam ni. Tapi sebenarnya dikira macam ni je. Saya tunjuk tu Okey. Kita pakai ni warna merah kuning. Merah kuning lambang kebanggaan. Selangor kan. Oren dia. Okey. So, dia A1 ni. Ni pecah garis ni. A1. Ni A2 6.0 lebih besar kan? 6.0. So, F1 dibagi daya 5 Newton. Okey, gunalah. P sama dengan F per, nampak tak? Kalau malam nampak. Saya kena pakai kali lain. Sebab saya ajar jam 4. Selalu jam 4 ni dia orang request je. Nak warna apa? Oi, nampak? Nampak? Putih lah. Okay. F per A. So, korang dah cari punya pressure. Sekarang ni dia punya F dia Newton 5 Newton. Okey, unit tu kena hati-hati. Sebab kat sini dia bagi unit ni 0.75 cm persegi tau. So, tengok kat sini. Unit kena tukar tak? Tak perlu. Kalau tak perlu, tak perlulah. Biar je lah. So, korang boleh bagikan dia A1 berapa? 0.75 So, korang akan dapat tekanan. Tekanan dalam bendalih itu adalah tolong kira. Dia kira siap-siap tak nak. 5 bagi 0.75. Tak boleh banyak. 20 per 3. 20 per 3. 20 per 3. Sini. Okey. Dia punya ni Pascal unit dia. Tapi bawah dia mesti sentimeter. So, macam mana kita dapat F2 tu? P sama dengan F per A kan? Okey. Daya. Okey. So, pressure sama dengan 20 per 3 juga. Sama. Luas permukaan dekat A2 tu berapa? 6.0 kan? 6.0. Okey. Macam mana cari F? So, nak cari daya. Tadi 20 per 3. 6 tu bawa naik atas tu. Darab 6. So, korang akan dapat 40 kan? Nampak tak? Tadi, dekat F1, daya dia 5 Newton je. Dan dia punya luas permukaan kecil kan? Luas permukaan kecil, daya yang dihasilkan kecil. Luas permukaan A2 tu besar,
Jadi daya yang dihasilkan yang luas permukaan ni besar berbanding ni. So daya yang dihasilkan pun lebih besar. Tambah. Okay, jelas. Simple konsep break. Tak apa guna apa? Ombong. Okey, kita tengok. Ni usaha baru cerita tadi pasal aplikasi break. Nampak tu? Dia kalau kereta, brake drum belakang, dia tetap guna hydraulik tau. Motor, brake drum dia tak guna hydraulik, dia guna kabel. Ada kat bawah tu kan basic adjust, boleh adjust. Kalau basic brake drum, kalau motor, ada motor dia dua-dua depan belakang. Drum brake depan belakang. Tapi standard lah, motor sekarang ni motor paling murah pun dah ada brake disc dah. Kan? Brake disc. Brake disc tu sistem brake ditambahkan lagi dengan ABS. Apa maksud ABS tu? Nama pun anti braking system. Maksudnya bila korang brake accident berlaku, contoh kau nak mengelak brake mengejut, anti braking system ni akan mengelakkan korang punya brake tu terkunci. Dia tak melekat. Itu nama ABS. Dia ada satu sistem dekat dalam, kalau kereta tu ada satu pump. Pump tu akan mengawal sistem brake tu secara automatik. Dia kat tayar lah, kalau kat motor pun ada motor yang ada ABS. ABS ada ABS pun. Kalau yang mahal kan, ini yang murah dia ada. So ABS tu penting lah untuk sistem, dia memang membantu menyelamatkan nyawa. Sebenarnya minyak hitam motor tu dia ada tahap bila kita tukar, tapi selagi kau tak buka tudung tu, tak bocor, tak ada hal lah. Kat bawah, kita kat bawah. Dah je lah. Minyak brake motor kat atas. Nak keluarkan kena buka atas, kena sedut kan. Dia ada alat dia, dia macam ada. Dia ada tu block bleeding. Ada kereta pun ada macam tu tau. Dia tak boleh keluar ke bawah. Dia kena pakai mesin. Ada. Tak ingat kereta apa. Ada vacuum, ada. Kedai-kedai tu memang ada dia. Sebab tu ada setengah kereta, ada setengah kopi bengkel, dia kau ni, dia tak angkat kereta pun, dia sedut minyak hitam. Ada. Dia ada alat dia tu, alat dia mahal lah, tapi dia sedut minyak hitam daripada atas. Jadi minyak hitam memang enjin tu bersih lah, sebab macam vacuum, kau bersihkan enjin dia. Okey, ini sistem brake dia. Okey, nampak? Dia tekan satu je pedal brake kan. Satu je pedal brake. Tapi nampak, dia menghasilkan kesan ke atas 4 tayar. Tahu tak? Kesan dia. Tapi dalam sistem kereta tu, sistem kalau brake tak makan masih boleh brake. Brake tak makan masih kenderaan berat-berat lah. Dia ada bubble. Dalam sistem brake tu, dia ada bubble. Sebab tu penting bila servis, dia tak tukar minyak hitam pun tak apa, dia buat bleeding tu. Bleeding tu bila kita tekan, bila dia buka sistem brake tu, dia tekan brake kereta kita tu akan tenggelam sampai ke bawah. Biasanya brake tu tekan sikit je. Tapi bila kita buat bleeding, dia akan tekan sampai ke bawah. Maksudnya kita buang angin. Yang keluar tu angin lah, bukan minyak. Tekanlah. Tekan pam sampai dia normal. Nanti kita tekan pertama dia tenggelam. Lepas tu tekan kedua dia naik sikit sampai yang normal. Itu cara dia adjust brake. Sama lah brake motor pun sama lah. Tak pernah tu servis. Servis brake sama lah. Brake. Kalau skuter banyakkan skuter dia ada brake hydraulik depan belakang. So bila kau tekan nak adjust, brake tu akan kau tekan sampai habis. Sekarang kan kau tekan sikit je, dia brake. Tapi kalau dia nak adjust tu buat bleeding, dia tekan sampai habis. Sampailah dia tekan, dia naik sikit. Dia bleeding ataupun dia buang bubble.
Alah, samalah. Katalah handphone korang. Korang nak pakai protector. Lepas tu, penuh bubble. Macam mana? Tengok tak selesa, babe. Kan? Nak tengok-tengok bubble. Nah, kan? Antara ni pun ada sikit bubble. Buat sendiri. So, alah kadang buat kedai pun bubble juga. Okay, so, nampak? Itu penting. Kalau tidak, dia akan macam korang sakit hati. Kalau dalam sistem brake, ada bubble, dia melemahkan sistem tu. Biasa berlaku kat lori-lori besar ni. Bas. Sebab tu, dia orang tak boleh tekan kerat sangat brake tu. Masa bawah, tak boleh tekan brake sangat. Terutama bila bawa pada turun bukit dengan naik bukit. Sebab kalau bila kita turun bukit ni, dia punya apa disc brake tu, si main brake je kan, dia panas. Tak boleh. Ni tak boleh main sangat. Macam bas tu tak bahayalah. Sama lah juga kalau kereta F1, dia dekat sistem brake dia tu, dia ada sistem penyejuk. Skas. Brake pun ada sistem penyejuk. Bayangkan. Okay. Ada liquid coolant dia sendiri lah. Okay. Okey, tekanan dipindahkan secara seragam ke dalam sistem brake mengenakan daya pada ombong brake. Daya geseran antara pelapik brake dengan cakera brake memperlahankan putaran roda hadapan. Daya geseran di antara pelapik brake dengan gelendung brake memperlahankan putaran roda belakang. So tadi disc brake dengan drum brake. Okey ni. Ni roda belakang, ni roda depan. Standard lah. Sekarang kebanyakan kereta kalau boleh memang dia nak buat semua disc brake lah. Sebenarnya, setiap kenderaan dia buat disc brake depan, drum brake belakang ada sebab. Sesuai dengan kapasiti enjin dia sebenarnya. Ada sebab. Kalau korang ambil lesen motor, kalau kau pergi tempat lesen motor, dia akan adjust brake kaki tu yang mencekam. Brake tangan tak mencekam. Sebab tu, bila nak buat satu ujian yang brake mengejut tu, kena tekan brake belakang. Brake belakang. Nah, sistem kereta lain. Sistem kereta tu mencekam semua kan. Sama lah bawa motor. Untuk mendapat keselamatan bila bawa motor, banyakkan main brake belakang yang kaki. Belah kiri. Kalau korang bawa dalam kelajuan yang tinggi, korang tekan brake depan, korang bayangkanlah korang pergi mana kalau brake mengejut. Terbang lah Superman sekejap. Kalau hidup lagi, hidup lah. Kalau brake belakang, motor kau terseret. Kalau brake depan, kau terpelanting kan dengan motor tu. Sebab tu bila belajar bawa motor, tapi itulah belajar bawa motor, dia dah ajar brake. Brake lebih dekat brake belakang. Tapi bila bawa motor tu kau tak ikut, kau tekan tangan juga. Kalau biasakan dua-dua tekan. Brake je dua-dua tekan. Brake je dua-dua tekan. Jadi dua-dua terbrake serentak lah. Dan kalau macam tu dia motor kau terseret macam dia ke kiri atau ke kanan. Kalau korang brake depan tak guna, korang guna brake belakang, dia akan seret ke straight. Nanti hujan JPJ dia ada brake mengejut tu. Itulah dia tujuan dia. Dia nak korang brake straight, bukan ke kiri kanan. Okay, kalau kau brake straight, katalah kau kat lorong, kat sini trailer, dia nak korang brake straight kan? Cuba kau brake sengit, mana trailer masuk? Pecah lah kepala jadi watermelon. Maksudnya tak habis. Pokoknya main kan, benda tu bukan main. Ni pasal break benda simple kan. Itu pula. Tapi saya memang amalkan. Memang betul benda tu. Sebab sepernah sekali tu, saya nak balik ke UAE bawa motor, lalu jalan sesak, kiri kanan, tiba-tiba ada kereta sesak, masuk. Amalkanlah brake tangan, brake kaki tu. Betul. Memang dia brake kaki. Dia seret kita ke depan. Sambil mencarut lah. Macam tu lah bahaya. Okay.
Okey, daya geseran antara pelapis brake dengan gelendung brake dapat memperlahankan putaran roda belakang. Tapi kalau kau tekan brake, motor tu makin laju, ada masalah. Kau tekan brake, motor tu makin laju. Kebanyakan driver kereta kat Malaysia ni semakin bodoh. Sebab bila dia bawa kereta, dia nak brake, dia tekan pedal minyak. Banyak kes yang jatuh bangunan kat tempat parking. So, kalau parking kat tempat parking kat bangunan, saya akan parking tempat yang ada tembok. Maksudnya tak berhadapan kenderaan. Kan kasihkan kenderaan ada kan parking kereta dengan kereta kan. Sebab saya tak nak tentu lah. Sebab pandai sangat, banyak driver kat Malaysia pandai sangat lah. Macam tu, kalau macam tu saya takkan je, saya cari tembok. Sebab sekarang keadaan kes penyakit banyak berlaku. Contoh panik. Panik tertekan. Nak berik tertekan. Patut kan saya pernah cerita korang ada satu kes. Ni kisah benar tau. Bawa kereta sambil cakap kau ingat saya nak pakai ni. Memang tak apa ni. Itulah kan. Lebih kurang macam itulah cakap kan. Terbabas nak langgar pokok. Baru nak langgar. Dia dah jerit. Nak langgar, dia dah jerit. Patutnya dia buat apa? Tapi mungkin kan? Dua dia pedal. Dia tekan kanan juga. Okay. Kadang-kadang tangan kaki sentiasa ready. Sebab banyakkan kereta dia ada tapak belah kiri tu. Dia tinggi sikit. Supaya kaki korang tu boleh tekan brake cepat. Kalau kaki kau, bila bawa kaki kau duduk rehat sambil bengkok kaki tu, tu bahaya. Kaki kau dah lambat berapa second nak cencah brake. Macam orang bawa motor, kan? Dia main handle dia, lepas tu bontot sengit. Lelaki lah mesti nampak terus. Kau kena faham, mungkin bontot dia sebelah ada bisul. Sakit. So bayangkan tiba-tiba berlaku kereta celah masuk ke apa tu, bayangkan. Sempat ke nak betulkan bontot dah berapa saat? Belum tekan brake lagi. So nampak. So berapa second tu dah menyebabkan korang kehilangan nyawa. Macam tadi kereta tu tadilah. Patutnya janganlah jerit. Tengok mana satu brake nak tekan. Dia pergi jerit habis lah. Tak, benda tu memang betul-betul berlaku. Sebab orang yang tengah telefon tu dengar lah kejadian aksiden. Wah. Matilah. Okay. Tak sempat. Mana kau berlanggar, nak berlanggar kau sempat lagi jatuh. Sempat. Asyhadu sempat. Mana pernah? Kau macam tu baik dia break. Rasa kes-kes aksiden ni orang lain yang ajarkan dia mucak. Tak pernah. Tu dalam cerita je. Dalam cerita drama kan. Ya mucak. Boleh sebut penuh pula tu. Kan? Tu baik pergi hospital sempat je. Dia nak bagi dramatikkan cerita kan. Tentu lah. Sebab pengarah yang suruh. Ikut je lah. Okay, so jet hydraulic. Jet hydraulic ni macam kat kedai tayar tu lah. Konsep yang sama. Ni korang boleh baca lah, saya baca. Okay. So sebuah jet hydraulic digunakan untuk mengangkat sebuah kereta yang berisi 2000 kg di bengkel. Mesti ada bengkel kan, takkan di hospital. Untukkan daya yang diperlukan untuk mengangkat kereta itu jika nisbah dan meter ombor tu adalah ombor dia 1/10. Maksudnya kereta besar 10 kali ganda. Pengganda daya tadi. Maksudnya boleh angkat lebih besar lah tuan-tuan. So case dia nampak 1/10. Input dia tadi 1
Satu ni tak ada pintu. Kita buat soalan nanti. Sekejap, ni ada lagi ke? 2.5. Ha. Sebab ni banyak soalan. Tak apa sih. Kereta F1 ni, kereta F1 awal ni lagi cantik lah. Yang ni lagi ampeh sikit. Okey ni. Kita balik pada ni tadi. Yang pengiraan dia tu tadi. Kau tengok daya dia masa dia break. Okey. Dia kata nampak kereta GC 2000 kg. So pentinglah dia ada pengganda daya sampai 1/10 tu. Pentinglah berapa kali ganda sebab nampak dia standard kalau kita ambil lesen kereta, kita punya lesen tu boleh bawa kereta sehingga 3000 cc tu tak salah. 3000 cc bolehlah bawa tu. Apa? Kereta pelaju. Bukan. Bugatti Veyron. Bugatti kan? Bugatti. Paling laju lah 400 km sejam. Sekejap. Saya nak tengok soalan ada tak. Soal bab ni banyak soalan. Sebab kereta dia boleh bawa dengan kelajuan tertinggi. Jadi bila bawa kelajuan tertinggi, harga dia lagi mahal lah. Bila sesi besar, harga makin mahal. Nak pergi tandas boleh, nak pergi tandas jap. Saya nak buat latihan lah. Archimedes. Sikit soalan. Sejak sama di soalan. Nah, dulu saya dalam kelas ngantuk berdiri dalam kelas. Bawa basuh muka sebenarnya lagi teruk ngantuk. Lah tu pun kelas korang dekat apa? Dekat ni dekat kelas korang macam so dulu saya punya sekolah kelas dekat tepi pantai. Kau bayangkan ke tiup angin tu kalau kena angin yang sejuk. Ngantuk. Okey, jom. Nak hilangkan mengantuk, jom tengok soalan satu-satu. Kenapa tu? Bukanlah belakang. Nampak kot. Salah. Tu kipas lah. Ada. Kita tengok soalan ni.
760. Dia beli tekanan atmosfera 760 cm Hg. Ni apa ni? Ah, tengok. Itu kan tekanan gas yang disalurkan dalam unit mmSg. Sekarang ni tekanan gas. Dia bagi kat sini tekanan atmosfera 760 mmn. So tekanan atmosfera dia masuk ke sini kan. 760 mm. Okey. Dan bila kau tengok gambar ni pun kau tahu sebelah kiri ni dia punya cecair itu lebih tinggi betul. Dan kalau cecair itu lebih tinggi, bermaksud nilai tekanannya lebih. Kalau sebelah tu tinggi, tekanannya, tekanan apa yang rendah? Tekanan rendah. Tekanan apa yang rendah kat situ? Tekanan atmosfera. Tekanan gas yang tinggi betul. So, tapi nak kira dia, kalau macam ni, kes macam ni, belah sebelah gas kurang, sebelah tekanan atmosfera tinggi. Apa kau perlu buat? Kena tambah. Jadi nak bagi kau faham lagi. Tambahkan dengan 40 mm. So kau dapat 800 mm. So jawapan dia D kan. Okay. Kalau ni macam ni pula. Okay. Okay, sekarang ni dah sini tinggi. Okay, dah sini rendah. Dia punya ketinggian ni 40 mm. Kena buat apa? Tolak. Yes. Dia akan bagi tekanan gas. Dia bagi tekanan gas 800 tolakkan dengan 40. So kau dapat tekanan atmosfera 760 mm. Ingat, kes macam ni dekat sebelah gas tu rendah, kena tambah. Kes macam ni sebelah gas tu tinggi kan, kena tolak. Tambah untuk yang macam ni, tolak untuk yang macam ni. Seperti jadi senang kalau kau ingat apa saya suruh ni lah. Okay, tak, saya dah rekod, nanti boleh tengok lagi. Okey. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai tekanan yang dikenakan oleh gas karbon dioksida? Tengok betul-betul. So, tekanan gas ni lebih tinggi betul? Betul tak? Lebih tinggi kan sebab sebelah sana tinggi kan? Okey. Dia kata sama dengan tekanan atmosfera. Sama patutnya sama level kan? Kan? Okey, salah. Sama dengan 5 cm mercury. Tak. Tadi kalau tidak senanglah kita dapat. Tadi yang kita buat tadi. Dah lupa ke? Tadi patutnya jawapan dia ni. Patutnya 40 mm Hg lah. Kan? Tapi tak. Mana ada jawapan? Tak ada pun kan? So, B pun salah. Okay, B salah. C. Dia kata sama dengan 5 cm mercury lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Apa maksud ayat tu? Maksudnya tambah. Tengok D. Sama dengan 5 cm mercury lebih rendah daripada tekanan atmosfera. Maksudnya
Tolak. Okey, ingat tak tadi yang saya dah ajar tadi yang saya tulis? Kalau macam ni, gas 76 tambah ke tolak? Tambah ke tolak? Kalau ni, maksudnya tinggi seberang, maksudnya kat sini rendah, kat gas tu rendah, dekat sebelah atmosfera tinggi. Kena tambah ke tolak? Dia kan macam tadi kan? Macam mula-mula tadi, gas saja. So, tambah. Kalau belah sini ni kurang, kena tolak. Itu je. Boleh ingat tak? Boleh. Tak tahu. Okey, nanti tengok lah. Tambah. Tolak. Ini kalau lukisan macam ni, kalau sekebalikan lukisan, ni tinggi, ni rendah. Tambah. Ni tinggi, ni rendah. So, jadi, ada orang punya satu je, tapi ni terbalik kat bawah. Orang kena ingat mana sebagi kan? Okey. So, jawapannya C Kan? Betul tak? Jawapannya C. Ada tambahan. Bukan azan maghrib Bangun, kalau kau tidur asar, memang kau bangun, kau buka lah. Ha. Saya ingat dulu masa saya kecil. Bangun masa maghrib. Tidur tu bangun masa maghrib. Siap. Siap-siap pergi sekolah. Kan viral kan? Orang buat video tu. Memang berlaku kat saya dulu. Sebab saya dulu suka pergi sekolah. Subjek yang saya paling suka pendidikan jasmani. Jadi kalau saya masih belajar sekarang, saya sukalah Cikgu Sufian. Saya suka subjek tu. Sebab subjek, sebab tu cikgu suka bagi main bola. Apa tak suka main bola? Kan? Tak kisahlah bola apa main kan? Bola jaring. Laki tu boleh main bola jaring laki pun ada. Ada. Tak adalah kau main bola jaring kau jadi perempuan. Bola tampar. Ada pemain, saya tengok ada seorang pemain Indonesia. Dia Mega. Megawati nama dia. Main kat Korea. Power dia. Best valuable pemain berharga. Menang. Pemain Korea terbaik ke kalah dengan dia. Dia punya squad terbaik di Korea. Asyik. Satu-satunya pemain bertudung. Okey. Tekanan gas wujud kerana molekul-molekul gas. Macam mana? Ingat tekanan dia berlaku waktu bila? Saya dah sebut banyak kali ni. Melanggar dinding bekas. Tapi dalam berdalih, dia akan seragam pada semua arah. Ini dikata tekanan gas kalau dia dalam bekas tertutup je tau. Kalau berdalih lain Okey. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah manometer disambungkan pada suatu bekalan gas. Berapakah tekanan gas itu? Tambah ke tolak? Baru je Sufi. Tambah. So tambahlah. 76 tambah 15. 91. Dah senang je. Kalau korang ingat sebagi 4 ni. Okey, pacangkan. Nah. Apa jawapan dia nombor 1? Tambah ke tolak? Tengok gambar.
Tolak. Tolak kan? Siapa jawab salah kita tampar dia. Come on lah, ni puasa babe. Tampar sikit alam manja. Kalau kau geram dengan dia kan, kau bengang, bagi dia. Kan? Ni lah masanya Anissa dengan kau ni. Okay, so tambah ke tolak? Tolak. So, tulis je lah 76 tolak. Alah, senang. 76. Kalau dalam fizik, biasa kalau tulis unit ni, cm, hg, tolak 20 cm, hg. So, korang dapat 56 cm, hg. Okay, itu terlebih Okay. Nombor 2. Tambah ke tolak? Tolak. Okay, korang tahu kena tolak betul? Okay, jika tekanan atmosfera ialah 76, dia bagi tekanan atmosfera dan tekanan gas dia dah bagi dah. Sekarang soalan dia, kita nak cari formula dia, kita nak cari tekanan gas kan? Tekanan gas ke tekanan atmosfera? Oh, tekanan atmosfera. Jika formula dia P atm sama dengan P gas tambah P mercury. So dalam kes ni, korang patut tahu sebenarnya kalau korang nak ikut tolak tambah tu, simple je. Sekarang ni korang tahu kan, apa yang korang tambah tolak tadi? Kalau kau tak nak guna formula ni, kau tak nak ingat pun. Yang korang tambah tolak tadi, tekanan atmosfera kan? Dia bagi tekanan atmosfera nampak lah, 76 kan? So sepatutnya korang kena tolak dengan H kan? Betul tak? So 76 tolak H, korang dapat ni lah, 66. So nak cari H, H ni negatif, pindah tempat lah kan? So H sama dengan 76 tolak 66. So korang dapat. Ingat yang saya cakap tambah tolak je lah. Okay. Okay, nombor 3. Okay, mana kita nak cari ni? Pening tengok. Apa tolak apa nak pakai? Nak pakai 30 tolak 12 ke 18 tolak 12? Sebab kita nak cari tinggi ni je. Kan? Nak cari tinggi yang biru tu. So kita kena pakai 18 tolak 12. So kita dapat 6 cm kan? Okay, soalan ni nak apa ni? Okay, kalau macam ni, alamak. Mana gas masuk Ingat, kalau ada sebelah rendah, sebelah pendek, tengok. Darjah berikut menunjukkan paras milki bagi 1 manometer apabila disambungkan pada satu bekalan gas. Berapa banyak tekanan gas? Berapa banyak tekanan gas tu lebih tinggi? Kalau dia cakap macam tu, gas masuk dari sini. Kalau dia kata lebih rendah, maksudnya gas sebelah sini lah. Sebab lebih rendah, paras merkuri tu mesti lebih tinggi sebelah gas. Faham tak? Tekanan lebih tinggi. Tekanan lebih rendah. Korang kena rujuk belah sini. Ni tinggi, tekanan gas tinggi. Ni rendah, tekanan gas rendah. Ni rendah, tekanan atmosfera rendah. Ni tinggi, tekanan atmosfera. Tapi senang, jangan ingat yang sebab ini korang ingat yang gas sajalah. Tinggi lah tekanan gas. Rendah tekanan gas. So dapat 6. Okay. Kita nak apa lagi? So dah dapat beza. Berapa banyak? Okay, dah dapat beza. Lepas tu mesti nak tekanan gas kan? Oh, dia nak tekanan gas. Tekanan atmosfera apa? 76 kan? Ni tambah ke tolak tadi? Gas sini gas.
Bila disebut gas lebih tinggi, bermaksud belah kiri tu gas yang masuk. Okey. So, korang dapat 76 tambahkan dengan, nak tambah dengan apa? Tambah dengan 6 lah kan. So, korang dapat 82 cm Hg. Faham tak? Mana gas masuk nak tahu tambah tolak. Aduh. 4. Okey, tengok. Ada 2 gas betul. Macam mana? Tak payahlah fikir 2 gas ke 3 gas ke. Sekarang ni tengok. 22 cm tu seberang kan? Sebelah sana. Jadi, tekanan gas tu lebih tinggi kan? Baik. Sekarang tekanan gas lebih tinggi. Soalan ni nak apa? Okey, dia nak tekanan gas dulu. Tekanan gas. So, kalau ni dalam kes ni tambah ke tolak? Tambah. So, nak cari tekanan gas 76 tambahkan dengan 22 kan? Ingat dia tinggi kawasan ni je tau. So, kau dapat 88 kan? 98. Okey. Lepas tu ada soalan lain tak? Oh, dia nak dalam unit. Ni dah dapat centimeter G. Dia nak unit Pascal. Macam mana pula nak tukar pada Pascal ni? Kalau dalam unit Pascal, ni tekanan yang kau dapat yang macam tambah tolak ni, dia dalam centimeter Hg. Centimeter Hg. Tapi kalau kau nak dalam Pascal, kau kena pakai ni. P sama dengan H P G. H dia 22 eh. 22 tu cm tukar kepada meter. 0.22 kan. Okey, ketupatan P ni ataupun Rho ni, ketupatan mercury tu 13.6. Darat 10 kuasa 3. G tu adalah laju graviti. So dapat 9.81 kena hafal kan. Okay, kira tu. Dah. Dapat apa? Sorry. Kita bukan guna lupa sorry. Bila kita dah yang ni kalau kita kira ni, yang korang kira ni, dia bukan tekanan gas, korang kira dia punya mercury je. Sorry. Ni kat sini tukar. Sebab tu kau kira benda ni dulu. Kau nak kira tekanan gas kan? So, ni dia jadi ni sentimeter kan? Jadi 0.98 ni. Okey, kau kira balik. Sorry. Ni ada apa punya ni? Aku tak nak lah. Okey. Awak apa? 130. Yang ni unit dia Pascal. Maknanya saya nak bagi tahu 58 cm Hg ni 58 cm Hg ni sama nilai dengan nilai ni dalam unit Pascal. Sama nilai. Okey. Sama nilai. Kita tengok lagi soalan.
Kita tengok. Oh, ada dua terus. Kecil sangat pula. Bawah tu Mercury Okey. Okey. Ingat tak yang sebelum ni yang kita belajar tekanan atmosfera ke? Tekanan atmosfera kan? Kat sini dia vacuum. So, bila kat situ vacuum, kat sini mesti 76. Tahu? Kalau kat dalam tu vacuum, kat ketinggian tu mesti 76. Kalau dia nanti dia tanya soalan tau. Berapakah tekanan atmosfera kat sini? Kalau kat situ dia tulis vacuum. Ataupun dia tulis berapakah nilai X? Kalau dia kata vacuum, 76 lah. Tapi kalau gas, kena kira. Nampak dia kelirukan korang dengan soalan dia. So, dalam kes ini, yang ni macam mana saya nak bagi korang ingat berbanding yang tadi. Kalau kurang daripada 76, kena tolak. Kalau lebih daripada 70, nilai tu. Lebih kena tambah kalau tak salah rasa. Ingat tu dulu lah. So, kurang kan? So, bermakna 76 tolak 40. So, korang akan dapat 36 cm Hg. Okay, kalau dalam kes ini, keadaan macam ni. So, sekarang ni kita nak cuba ingat macam mana dia punya jalan kerja dia. Okay, next. Nombor 6. So, kalau ikutkan kes yang kita belajar tadi, ni kena tambah ke tolak? Tambah, betul? Betul tak? Tambah kan? Yes, tambah. Iaitu 76 tambahkan dengan 26. So, korang akan dapat 102 kan? Sentimeter Hg. Seterusnya. Rasakan rajah berikut. Tentukan tekanan gas dalam unit sentimeter Hg atau Pascal. Nanti ada dua lah kira-kira kan. So, sekarang gas masuk. So, tambah ke tolak? Tambah, betul. Tambah kan? Ingat saya sudah ajar tadi? Bermakna sekarang ni nak cari tekanan gas 76 tambahkan dengan 28 dapat berapa? Ya? 104 cm/Hg kan? Yang ni dalam unit sentimeter mercury. Kalau dia nak minta jawapan dalam unit Pascal, kena pakai HPG. So, H tu yang korang dapat tadi, iaitu 104 tu tukar kepada meter. So, dapat 1.04 betul. 1.04, ketumpatan dia 1.36 darab 10 kuasa 4. G dia gunakan 9.81. So, dapat berapa? Poin 4. 138,000 Poin 6 Pascal. Okey. Next. Banyak soalan. Nombor 8.
Nombor 8. Senang je ni. Sekejap, soalan. Korang kira. Bagi tahu nombor 8. Kau pada dia. Nak tokmo demo bareng bawah. Tadi hentam bawah. Allah badan sakit. Kau tahu bawah. Tak nak kalau. Makan program itu. Itu ke? Aku tahu dulu. Kalau aku nak cerita. Aku harus semua. Ya, tapi yang lupa lah kalau yang kita mana tak? Aku dah jangan kalau kursi. Aku dah info pasal itu dah tahu. Mana nak tak ada. Aku kan ni juga kakak dia. Kenapa dia macam tu tak? Kenapa kakak dia kira kakak dia? Aku tu je dia buat aku tanya pasal kakak Ibrahim macam apa pilih dia. Aku dengan aku dah sekolah aku sama aku. Macam ni. Aku tinggal apa tambah ni. Mana dia dapat? Aku dah pernah. Aku dengan semua. Ini sama ada. Itu dia punya. Tapi dia. Tak nampak dia orang tengah buat apa. Apa ni? Apa ni? Di bagi itu pun maybe ada. Boleh kita sama dia. Perbezaan ni yang jadi aku dah tak tak tahu aku nak kerja kau saya bagi info kau file dia mana dia pun dia siapa aku tak bagi Telegram lah dia ada aku enggak dia aku masuk dia aku tak baik kan oh itu yang baru itu yang baru mau menunggu dia lama dia tapi dia dah tak betul cikgu biar aku ada tak datang je lah kita tak problem orang kita nak syarat tak aku boleh jangan boleh okay, terima. Berani kau? Apalah hari first puasa. Tapi sebelum full throttle ni sempelan kan ada. Okey. Apa jawapan? Apa okey. So next soalan ni saya sebutkan jawapan. Nanti korang boleh dengar balik lah. Okey, apakah jenis dan kegunaan manometer tersebut? So jenis dia adalah U-tube, manometer tube U. Kegunaan dia mengukur tekanan gas. Saya dah rekod, nanti korang boleh dengar balik. Tak tulis pun boleh. Apakah cecair yang digunakan dalam manometer tersebut? Mengapa?
Biasanya dia guna cecair apa? Mercury. Kenapa dia guna mercury? Dia banyak sebab, tapi ini kau kena ingat, tidak melekat pada dinding tiup. Penyerapan suhu dia, kadar penyerapan suhu adalah seragam. Kadar penyerapan haba adalah seragam. Ini kena ingat. Maksudnya, kalau kita guna mercury ni, kita masukkan dia, dia turun dan naik, dia tidak melekat pada dinding bekas. Yes. Kalau air, dia akan tinggalkan bekas kan? Sebab tu kita guna mercury. Okey, C. Unit dia sentimeter Hg ataupun mmHg. Apakah yang akan berlaku pada tinggi H turus mercury jika sebuah tangki gas disambungkan pada kedudukan X? Kalau disambungkan gas masukkan kat sini, so kat sini jadi apa? Makin tinggi. Jom jadi apa Saya nak sebut sekejap. Sebut satu ayat. Turus H berubah ketinggian bergantung pada tekanan gas. Jika gas memberi tekanan tinggi, maka kenaikan turus gas adalah positif. Dia bagi jawapan positif. Jika gas mempunyai tekanan negatif, bermakna tekanan atmosfera adalah lebih besar. Kalau tekanan gas besar, tekanan gas tu positif. Kalau tekanan gas tu negatif, tekanan atmosfera yang lebih besar. Betul lah, tekanan gas kecil siapa lebih besar? Atmosfera lebih besar kan? Kalau tekanan gas tu yang besar, atmosfera yang rendah. Simple je. Ayat ni jawapan ni nak pusing je. Korang tukar je. Tekanan gas tinggi, atmosfera rendah. Ini. Gas tinggi, atmosfera rendah. Atmosfera tinggi, gas rendah. Itu je. Gas tinggi, atmosfera rendah. Gas rendah, atmosfera. Faham tu? Simple je. Kalau boleh faham, fahamlah segala-galanya. Alright. Tiup yang lebih luas digunakan untuk membina manometer itu. Kalau manometer itu diguna tiup yang lebih luas, dia sempit, dibesarkan tiup tu, apa berlaku? Tekanan berubah. Kalau tiup tu, ingat tak, tekanan ni berubah sebab apa? Tak, itu Pascal. Itu yang selepas ni, prinsip Pascal. Kan saya ajar prinsip, yang break tu break, cerita break. Berubah. Tak, korang lupa ke yang paras air tu? Bentuk macam mana pun dia sama kan? So kalau kes ni, kalau tiup tu berubah, luas, lebih besar, kan tiup kecil. Lepas tu ketinggian dia 76 lah. Kalau kita guna tiup yang lebih besar, berubah ke tidak? Tak berubah, dia tetap sama. Sebab apa? Gas dia sama, atmosfera dia sama tak tepat. Tekanan atmosfera sama betul, tapi dia berada di mana? Tadi Munim ada jawab jawapan awal-awal kelas tadi. Sebab dia berada pada paras laut. Dia berubah masa bila? Bila kita naik gunung, berubahlah tekanan. Kau buat bersama mana pun dia punya besar kedabak dia punya tu pun dia takkan berubah selagi korang berada pada paras laut. Kalau berubah ketinggian, berubahlah. Okey, itu saja. So habis dah bagian ini. Okey, Pascal nanti next class kita buat. Latihan. Pascal banyak kira, banyak gila kira. Buku semua kira je.